Baik, Assalamualaikum dan ah, selamat sejahtera kepada anak murid cikgu. Semua cikgu harapkan anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, hari ini kita akan menyambung topik baru kita pada hari ini, iaitu topik tak silap cikgu topik 9 ya, tentang bumi. Jika awak perhatikan, cikgu sekarang ni berlatar belakangkan planet yang kita duduk sekarang ni, iaitu planet bumi. Cikgu tengok dari bulan ni. Okey, baik. Apa yang kita nak belajar kat sini? Kita nak belajar bagaimana bumi ini mempunyai satu sumber asas yang paling penting untuk kehidupan seluruh yang bernyawa. Seluruh kehidupan yang bernyawa. Seperti yang kita belajar pada bab sebelum ni, antara tiga asas ataupun keperluan benda hidup. Benda hidup ni tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga manusia. Tiga asasnya, salah satunya adalah tiga asasnya dekat bumi ni, salah satunya adalah air ya. Keperluan asas benda hidup mesti memerlukan air. Kita manusia minum air, haiwan minum air, bahkan tumbuhan juga memerlukan air untuk membuat makanan dan untuk meneruskan kehidupannya. Okey, baik. Mari kita terus menyelam ke dalam air ni. Baik, kita nak belajar tentang sumber semula jadi air. Air boleh didapati secara semula jadi. Semula jadi boleh didapati secara semula jadi dekat bumi. Boleh didapati secara semula jadi dekat bumi. Jika awak tengok keadaan bumi kita sekarang ni, warna biru. Warna biru nampak. Dan warna biru ni kebanyakannya adalah air ya. 70%. 70%. Macam tu. 70% bumi kita diliputi oleh air. Memang ada daratan, tapi dekat bawah. Air dekat atas. Itu yang kita panggil sebagai lautan, tasik, sungai dan sebagainya. Jadi yang paling besar yang menakung air adalah laut. Jadi jika kita perhatikan bumi kita sekarang ni, dia berwarna biru sebab mengandungi 70% air. Okey, baik. Mari kita teruskan. Jadi awak mesti terfikir, dari mana datangnya air? Takkanlah tiba-tiba bumi ada air. Jadi Allah telah jadikan ada sumber-sumber tertentu yang menjadikan air ni datang secara semula jadi. Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama sekali, air datang daripada sumber semula jadi air. Terdapat pelbagai sumber air yang wujud secara semula jadi di bumi. Okey, sumber yang pertama adalah hujan. Sumber yang pertama adalah hujan. Hujan adalah sumber yang paling penting sekali dekat bumi ini untuk mendapatkan air. Cuba bayangkan tanpa hujan, contohnya di kawasan gurun pasir, kawasan yang kering, kemarau, tak ada air hujan turun dan tak ada sumber air lain. Tak ada sumber air yang lain lah. Nanti kita akan ketahui apakah sumber air lain selain daripada hujan. Tetapi cuba bayangkan dekat gurun pasir yang tak ada langsung sumber air. Memang kering kontang, tak ada satu pun kehidupan. Adalah tapi jenis yang tahan lama. Maksudnya boleh tidak boleh hidup tanpa memerlukan air dengan jangka masa yang lama. Contohnya seperti unta. Ni cikgu nak cerita, unta ni memang unik sebenarnya. Kan? Jadi mari kita tengok apakah sumber air semula jadi yang seterusnya. Yang pertama tadi kita belajar adalah hujan. Titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Biasanya dia akan turun pada permukaan gunung yang tinggi, kemudian mengalir
ke bawah, akhirnya menjadi sungai. Seterusnya sumber air semula jadi yang kita boleh dapati, yang kita boleh minum adalah tasik. Tasik. Tasik adalah kawasan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Maknanya keliling dia daratan, tengah-tengah ada takungan air yang besar daripada kolam dan ianya dipanggil sebagai tasik. Cuba awak lihat. Ini takungan air yang sangat besar. Tengok. Kalau awak nampak ada orang berenang dekat tepi tu. Nampak. Punyalah besar. Tasik. Ini dipanggil sebagai tasik. Ini bukan kolam. Kolam kecil je. Ini tasik. Sangat-sangat besar. Lagi besar lagi daripada tasik kita panggil sebagai laut. Okey. Ini muka bumi je jika awak perasan. Jika awak belajar pada tahun 1. Muka bumi ni daratan dekat sekeliling, tengah-tengah ada air. Tapi kalau sekelilingnya air, tengah-tengahnya daratan, apa pula dipanggil? Okay, kemudian lagi besar lagi daripada tasik, ianya dipanggil sebagai laut. Laut macam cikgu cerita pada mula-mula tadi merupakan sumber air yang paling besar, merangkumi 70% daripada isi bumi. Isi bumi ke? Permukaan bumi. Bukan isi bumi ya, permukaan bumi. 70% tu tak tahu macam mana. 70% itu adalah kalau kita ada 10, maka ada 7. 7 ni laut. Maknanya ada lagi 3. Macam tu. Laut ialah bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi. Jadi tapi sayangnya walaupun laut ini penuh dengan air, tetapi airnya kita tidak boleh terus minum. Kita kena proses dulu, buang garam dia barulah kita boleh minum. Itu pun tidak sesedap air yang keluar daripada air yang keluar daripada tanah. Ini lagi sedap, lagi segar. Air mata air. Air mata air adalah sumber air yang keluar daripada tanah. Macam cikgu cakap pada permulaan video tadi, selain daripada hujan, air mata air juga adalah sumber air semula jadi. Maknanya kalau kawasan tersebut langsung tak ada hujan, tetapi di satu-satu tempat ianya ada air. Contohnya dekat padang pasir. Padang pasir walaupun tak banyak turun hujan, dekat permukaan padang pasir ada kawasan yang mengeluarkan air mata air. Jadi dekat situ dipanggil sebagai oasis ataupun telaga. Macam cerita telaga Zam-Zam. Dekat situ kawasan ni padang pasir, tetapi keluar punya air punyalah banyak. Itu salah satu keajaiban telaga Zam-Zam. Daripada dulu peristiwa di mula-mula air itu keluar sehinggalah sekarang air ni bertambah banyak dan tidak berkurang. Jadi kalau awak perhatikan kat sini, air ini sedang mengalir. Tengok. Tidak. Kemudian, maafkan cikgu. Kemudian sumber yang terakhir ada lagi, cikgu ingatkan yang tadi. Baik, yang terakhir adalah sungai. Sungai merupakan salah satu juga sumber air semula jadi, di mana air sungai ni kita boleh, dia tak macam air laut. Tapi air sungai ini sangat bersih, sama macam air mata air tadi. Kita boleh minum terus sumber air ini. Ini nampak. Jika awak perhatikan dalam video ni, air dia mengalir. Macam mana air tu mengalir? Senang saja air tu macam mana mengalir. Air itu mengalir daripada tempat tinggi, daripada hujan, awan bawa dekat gunung, sampai ke gunung, awan pun menitiskan air hujan. Lalu air hujan itu, gunung kan tinggi, jadi gunung turun, air hujan turun ke gunung, dan air-air tersebut berkumpul dan menjadi aliran-aliran kecil. Aliran kecil. Kemudian aliran kecil dia bertemu, bergabung, jadilah satu aliran yang besar.
dan bertambah besar. Akhirnya dengan peredaran zaman, peredaran waktu yang sangat-sangat lama, akhirnya bertukar menjadi macam awak nampak dalam gambar ini, sungai yang sangat besar, sangat deras, sangat dalam dan airnya sangat-sangat banyak. Macam ni. Ini pula keadaan di mana sungainya airnya tidak deras. Air dia biasa-biasa saja. Jika cikgu amati dekat sini rasa ni tak adalah dalam sangat kot. Bolehlah kamu kalau kamu nak pergi ke seberang sungai ni bolehlah kamu perlahan-lahan. Baik, macam yang cikgu ceritakan tadi, air hujan yang turun ke bumi membentuk aliran air. Aliran kecil mula-mula dia bergabung akhirnya menjadi satu aliran yang besar macam ni. Sungai, sungai yang besar dan lebar macam ni. Nampak ni. Oh, cantik ya kawasan ni. Cikgu bercita-cita nak duduk dekat kawasan ni. Okey, baik. Ini gambar air terjun. Baik. Cuba kamu tanya pada diri kamu sendiri kan. Cuba tanya diri kamu sendiri. Macam mana air tu boleh mengalir? Cuba awak ambil segelas air. Kemudian awak tuangkan air tu dalam pinggan. Tuangkan air tu dalam pinggan. Tengok air tu mengalir ke tidak? Awak dah tuangkan pertama kali, dia mengalir daripada cawan masuk ke dalam pinggan. Tapi lepas bila dah dalam pinggan, dia tak mengalir. Dia macam tu. Dia tak ada apa-apa pergerakan. Akan tetapi jika awak ambil pinggan tu, angkat pinggan tu, awak goyang ke pinggan tu, nanti awak akan nampak air itu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, akhirnya tumpah. Lepas tu mak awak pun datang. Buat apa ni main air? Kan? Air pun tumpah. Okey. Kenapa air mengalir? Ini sebab kita punya tarikan graviti bumi ya, tarikan graviti bumi. Memangnya apa benda yang mempunyai berat ditarik ke bawah, ditarik ke bawah, bukan tarik ke atas, tarik ke bawah. Sebab graviti bumi kita berada di tengah-tengah bumi, dalam bumi, dalam perut bumi. Bumi tu dalam dia tu ada graviti. Jadi apa-apa objek yang mempunyai berat, meskipun udara juga ditarik ke bawah. Awak tak percaya udara ditarik ke bawah? Awak pergi naik atas gunung. Awak pergi naik atas gunung. Pergi naik atas gunung yang paling tinggi sekali. Kat situ oksigen sangat-sangat rendah. Orang yang nak naik atas gunung tu akan merasakan dia punya pertama kali dia rasakan telinga dia berdesing telinga dia berdesing sebab tekanan atmosfera yang rendah. Sebab apa? Kepadatan udara dah berkurang. Kepadatan udara dah berkurang. Jadi apabila kepadatan udara dah kurang, udara tu masuk kepadatan tu, kita oksigen tu jarak antara molekul-molekul udara, bukan oksigen saja, banyak hidrogen, metan dan sebagainya, karbon dioksida terutamanya, jarak antara molekul-molekul udara tu makin lama makin jauh. Jadi apabila awak naik ke paling atas sekali, awak akan makin lama rasa makin susah untuk bernafas kerana kekurangan oksigen. Sebab oksigen tu dah jauh-jauh antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana kebanyakan oksigen telah ditarik oleh graviti turun ke bawah. Ada juga udara yang lebih ringan daripada oksigen. Maksudnya oksigen tu turun bawah. Tapi ada satu gas ini dia naik atas, terus menerus naik, sampailah ke atmosfera yang paling atmosfera, sampailah ke tahap di mana dia berada dekat paling atas gunung tu lah yang cikgu cakap tadi, di mana kat situ tekanan atmosferanya rendah. Nama gas tu amat berbahaya juga ya, gas helium. Gas dia helium. Helium dan juga hidrogen adalah dua komponen penting yang membentuk kita punya bintang, kita punya matahari terutamanya, dan kita punya alam semesta ini. Kebanyakannya mengandungi kandungan helium dan juga hidrogen. Matahari itu sebenarnya
dalam dia tu ada helium dan juga hidrogen yang tengah berlanggar antara satu sama lain. Lepas tu membakar dan meletup, menghasilkan termonuklear dan dia menyumbangkan haba kepada kita. Okey, baik. Jadi, apa-apa bahan yang mempunyai berat akan ditarik oleh graviti bumi, termasuklah juga air. Kenapa air mengalir? Cuba awak perhatikan. Air itu berada di tempat yang tinggi. Kemudian, dia akan ditarik oleh graviti. Jadi, secara sendiri air tersebut akan ditarik ke bawah. Maknanya, kalau awak tengok dalam gambar ini, air yang berada di atas itu ada sebatang sungai. Dan ada batu-batuan dan ada batu-batuan ini menuju ke bawah. Jadi dekat sini air akan mengalir daripada tempat yang tinggi dekat sungai atas tu. Dia akan terjun ke bawah. Jadilah dipanggil air yang sedang terjun. Ataupun air terjun. Macam itulah air mengalir. Kenapa air mengalir? Kerana ada daya tarikan graviti. Kalau tak ada daya tarikan graviti, kenapa air mengalir? Kerana ada daya inersia. Inersia tu nanti kamu akan belajar pada kelas yang lagi tinggi lah. Sekarang kamu tahun 2. Nanti kamu akan belajar apa itu inersia, apa itu kinetic energy. Itu pada kelas yang kelas tahun lain. Kelas tahun 4, tahun 5, tahun 6, tingkatan 1. Macam itulah. Okey, baik. Itu saja cikgu nak terangkan kenapa air mengalir. Kemudian ada lagi tak? Cikgu rasa yang macam cikgu terangkan tadi. Bermula daripada kawasan tanah tinggi, nampak tanah tinggi. Air kemudian ditarik oleh graviti jatuh ke bawah dan mengalir. Daripada gunung tinggi mengalir menjadi anak-anak sungai. Kemudian mengalir menjadi air terjun. Kenapa dia jadi air terjun? Sebab tak ada daratan. Tak ada daratan daripada anak sungai tu, nampak dia macam terputus. Daripada anak sungai tu tak ada daratan menuju ke bawah. Kalau ada daratan menuju ke bawah, dia tak dipanggil sebagai air terjun, dipanggil sebagai sungai. Sungai tu jatuh ke bawah. Sekarang ni tak ada daratan. Nak daripada atas nak turun bawah tu tak ada daratan. Jadi air itu jatuh dengan sendiri, ditarik oleh graviti dan jatuh membentuk satu lagi aliran air daripada bawah mengalir seterusnya sehinggalah sampai ke mana? Ke laut. Sebab itulah dia ni dipanggil sebagai air terjun. Tengok air tu mengalir. Tengok ni. Ni daripada atas tadi dia turun ke bawah. Daripada atas turun ke bawah. Kemudian dia pun mengalirlah sampailah ke laut. Tengok macam ni. Dalam dan luasnya sungai dia. Ingat cikgu sungai Sarawak. Nampak? Bot tu tengah berusaha untuk naik ke hulu. Hilir tu dah dekat laut. Hulu tu lagi atas lagi. Bot tu tengah berusaha untuk naik ke hulu. Nampak? Dengan tekanan airnya, dengan arus airnya yang deras. Okey, sehinggalah sampai ke laut. Sampailah ke laut. Lagi? Tak ada lagi lah. Itu je. Baik. Nampak? Jika kamu perhatikan macam cikgu cakap tadi, tak ada daratan antara sungai yang atas dengan sungai yang bawah. Jadi air itu dengan sendiri menolak sesama sendiri dan akhirnya jatuh ke bawah. Ini yang kita panggil sebagai air terjun. Okey, cikgu rasa dekat sini saja. Apa yang kita belajar hari ini adalah kita mengetahui bahawa terdapat pelbagai sumber air semula jadi. Pelbagai sumber air semula jadi. Pelbagai air semula jadi daripada sungai. Ini sungai. Air semula jadi adalah sungai. Lagi air semula jadi adalah air mata air yang keluar daripada tanah. Kemudian air semula jadi daripada laut. Air semula jadi daripada tasik. Dan air semula jadi daripada hujan. Hujan, tasik, laut, sungai, air mata air dengan itu je lah kot, air sungai, air mata air.
ada 5 sumber semula jadi air. Okey. Kalau awak nak tahu, berbalik pada unta tadi. Apa yang uniknya unta ni? Mari cikgu kongsikan fakta dengan awak. Okey, baik. Apa yang specialnya unta ni? Unta ini sebagaimana hidupan lain memerlukan air sebagai asas, bekalan asas untuk dia hidup. Jadi cikgu nak kongsikan dengan awak apa fakta unta ini. Ramai yang ingat kata, oh, unta ni dia punya belakang itu nampak. Belakang itu ada bonggol kat situ. Kat situ ada simpan air. Tak ada pun simpan air. Kat bonggol tu hanyalah ada lemak-lemak sahaja lemak-lemak saja dalam bonggol tu. Kenapa lemak? Sebab bila tiada makanan, akhirnya badan dia akan mengambil lemak itu untuk menukarkan menjadi tenaga. Samalah macam awak manusia ni kan. Bila tak ada makanan, contohnya sesat dalam hutan ataupun terkurung dan sebagainya, yang ataupun awak sendiri nak diet senang cerita, awak nak diet kan. Kan awak kata, cik, tengok badan saya ni besar semacam, saya nak dietnya. Jadi awak tak ambil makanan, awak hanya ambil buah-buahan dalam kuantiti yang sangat sikit saja kan. Awak ambil makanan dan kuantiti yang sangat sikit. Akhirnya badan kita dan juga badan unta ni akan berfikir bahawa tak ada lagi bekalan makanan. Jadi dia ambil lemak dalam badan yang sedia ada untuk ditukarkan menjadi makanan. Akan proses dalam darah tu. Dan unta ni bila dia dah ambil lemak tu, dia punya bonggol tu dah tak nampak lah macam bonggol. Tapi kalau awak, bila awak tak ambil makanan dan darah awak ambil lemak awak untuk memproses, awak akan jadi kurus lah. Kurus kering. Macam orang tak makan. Memang tak makan pun tak nak makan, nak diet kan. Okey, baik. Dalam ni tak ada simpan air, tak ada apa. Cuma hanyalah lemak sahaja. Cumanya unta ni Allah jadikan sebagai haiwan yang sangat-sangat menggunakan air dengan jimat walaupun dalam darah dia sendiri. Bila unta ni macam cikgu cerita tadi berjumpa dengan oasis, tahu oasis? Oasis tu telaga dekat tengah-tengah padang pasir, sebab unta ni duduk kat padang pasir kan. Bila dia jumpa takungan air ataupun telaga daripada air daripada bawah tanah, air mata air, dia akan minum dengan banyak. Minum dengan banyak, dan akhirnya dia akan menyimpan bekalan air itu dalam badan dia. Memang ada dalam badan dia, bukannya dekat belakang, tak, dekat setiap saluran badan dia, macam pokok. Jadi dekat situ badan dia secara automatik menggunakan air, jumlah air tu dengan sikit. Jadi unta boleh tahan, ada fakta mengatakan unta boleh tahan tanpa air sehingga seminggu. Kita manusia tanpa air 3 hari je tau. Kalau langsung tak minum air 3 hari je, kita akan rasa dehydrate. Dan lama kelamaan organ-organ penting berhenti berfungsi dan kita akan mati lah. Mati. Tanpa makanan kita boleh tahan 7 hari ataupun seminggu. Minum air saja. Biasanya orang sesat dalam hutan lah kan. Tak ada makanan. Minum air. Boleh tahan seminggu. Lepas pada seminggu dia kena cari juga makanan. Kena makan apa-apa pun. Makanlah. Cacing pun cacing lah. Yang sesat dalam hutan lah kan. Kalau ada bekalan air boleh bertahan seminggu. Kalau tak ada langsung bekalan air, boleh bertahan hanyalah 3 hari saja sebelum awak punya organ-organ dalam badan berhenti berfungsi. Jadi itu saja fakta juga ilmu yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Diharapkan murid-murid boleh faham. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Cikgu minta maaf terlupa nak hidupkan ruangan komen. Okey, itu saja cikgu rasa. Kita akan bertemu pada tajuk yang akan datang, iaitu proses kejadian hujan. Macam mana hujan ni berlaku, macam mana kejadian hujan, macam mana hujan turun, macam mana awan dia boleh jadi warna gelap, macam mana, dari mana datangnya air hujan, dari mana datangnya air sungai daripada hujan, dari mana pula datangnya air hujan, daripada, takkan ada sungai atas awan. Nanti cikgu akan ceritakan pada tajuk yang akan datang. Okey, situ saja. Baik, terima kasih dan assalamualaikum kelas. Jumpa lagi.